Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Said Muhammad Dani Syafni. Hari ini saya akan bentangkan tentang Tanjak dan sejarah Tanjak. Baiklah, pada tahun 750 Masihi, Sang Jayabangsa atau Sang Rama Damjaya, lebih dikenali sebagai Maharaja Sriwijaya yang berpusat di Palembang, Sumatera, telah menyerang Kerajaan Langkasuka di bawah pemerintahan Raja Mahabangsa. Pada tahun 775 Masihi, Sriwijaya telah berjaya menakluk Langkasuka dan seluruh tanah jajahannya. Kemasukan pengaruh budaya Melayu Sriwijaya dari Sumatera, termasuklah Tengkolok, Desta atau Tanjak, dipercayai bermula pada tahun 775 Masihi. Walau bagaimanapun, pengaruh budaya Melayu Langkasuka, termasuklah Kecopong atau Ketopong, tetap kekal dominan. Penggunaan Tengkolok, Tanjak atau Desta secara meluasnya di semenanjung Tanah Melayu dipercayai hanya mula apabila Sri Tri Buana ditabarkan sebagai pemerintah bagi 3 buah kerajaan, iaitu Palembang Jambi atau Sriwijaya Melayu, Bintan dan juga Singapura Tua. Dari segi kedudukan geografi, Kepulauan Bintan atau Kepulauan Singapura adalah sebahagian daripada semenanjung Tanah Melayu. Ini bermakna kemasukan Tengkolok, Desta atau Tanjak bermula dari arah selatan menuju ke semenanjung utara. Serangan Majapahit ke atas 3 buah kerajaan tersebut telah memaksa pemerintah terakhirnya, iaitu Parameswara, melarikan diri ke utara lalu mendirikan Kesultanan Melaka. Di bawah pengaruh Empayar Melaka, inilah penggunaan Tengkolok, Tanjak atau Desta telah berkembang ke semua negeri jajahannya atau negeri naungannya. Sultan-sultan daripada Melaka dan juga Johor, Riau, Lingga, Pahang telah menabalkan putera-putera mereka sebagai raja atau sultan di negeri Perak, Jeram atau kini lebih kenali sebagai Selangor, Johor, Terengganu dan juga Pahang. Ada juga di kalangan para pembesar Melaka dan Johor, Riau, Lingga, Pahang yang dilantik sebagai wakil raja di wilayah jajahan seperti Kelang atau Selangor sekarang dan Muar di Johor. Sultan Mahmud Shah daripada Kedah telah pergi ke Melaka untuk bertemu dengan Sultan Mahmud Shah daripada Melaka demi memohon nobat. Dari sinilah bermulanya sejarah Tengkolok, Tanjak atau Desta di negeri utara, iaitu negeri Kedah. Sejarah Tengkolok, Tanjak atau Desta di negeri Kelantan bermula apabila Sultan Melaka menakluk negeri Serendar atau Seri Indah, sekebun bunga di bawah pemerintahan Sultan Gombak. Dari Kelantan, pemakaian Tengkolok, Tanjak atau Desta masuk ke Patani. Apabila Patani diperintah oleh anak-anak raja dari dinasti Kelantan pertama dan dinasti Kelantan kedua. Pada zaman kerajaan Persekutuan Petani Besar, penggunaan Tengkolok, Tanjak dan Desta telah berkembang ke negeri Singgora atau sekarang dikenali sebagai Songkla, Patalung dan Satun, serta Ligor atau sekarang dikenali sebagai Nakhon Si Tamarut. Di bawah pengaruh Empayar Kedah pula, penggunaan Tengkolok, Tanjak atau Desta telah berkembang ke Sendawa atau Sadau, Setul, Satun, Teram atau Tram, Ayar Kelubi, Krabi, Kuala Bunga, Banga, Pulau Bukit, Koh Phuket dan Rundung iaitu Renong di selatan Thailand serta Tenang Sari atau Tenang Serim di selatan Myanmar. Seterusnya, mari kita tengok apakah perbezaan antara Tanjak, Tengkolok dan Desta. Baiklah, untuk Tanjak, golongan kebiasaan atau rakyat marhaen sahaja yang akan memakai Tanjak, terutamanya pada Kesultanan Melaka pada zaman dahulu. Seterusnya adalah Tengkolok. Tengkolok ini bersinonim dengan pemakaian rasmi raja atau sultan. Jadi rakyat marhaen atau rakyat biasa tidak boleh memakai Tengkolok apabila bersama raja atau sultan. Akhirnya, Desta. Desta adalah sebuah pakaian kepala yang dipakai oleh buruh seperti petani, pesawah atau mana-mana yang bekerja di padang. Apakah signifikan pemakai Tanjak itu? Baiklah, pada zaman dahulu, Tanjak akan dipakai oleh golongan sultan, golongan raja, bangsawan dan juga rakyat marhaen. Jadi apabila kita memakai Tanjak, ke manakah kita harus toleh solek ini? Ke kiri atau ke kanan? Dan apakah signifikan solek itu? Baiklah, apabila kita pakai Tanjak atau Tengkolok, Tanjak untuk rakyat marhaen harus dipakai soleknya ke kiri kerana ini untuk
menunjukkan kepada cikgu-cikgu, sultan atau raja bahawa dia ni hanya rakyat marhaen. Kepada golongan sultan, raja-raja atau orang atasan, mereka memakai solek ini ke kanan untuk menunjukkan pangkat mereka di dalam istana, di dalam tentera dan sebagainya. Okey, kita pun sudah datang ke penghujung pembentangan saya. Jadi saya akan paparkan gambar-gambar jenis-jenis tanjak, tengkolok dan desta. Jadi kita boleh tengok apakah jenis tanjak yang ada dan juga dari mana ia berasal dan maksud solek itu. Seperti baju Melayu, ia ada